apabila ahli kabinet bekerja dalam satu pasukan. Tahun baharu 2023 dimulai dengan penurunan kadar tol di lebuh raya Sungai Besi Best Raya dan lebuh raya Kajang Seremban Lekas. Ia berkuat kuasa jam 12:01 tengah malam tahun baharu. Berita ini diumumkan oleh Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggit. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin akan beban yang ditanggung oleh pengguna, maka kerajaan dengan sokongan dan persetujuan syarikat konsesi lebuh raya bertol di bawah kendalian kumpulan IGM Corporation Berhad iaitu lebuh raya Sungai Besi Best Raya dan lebuh raya Kajang Seremban Lekas telah bersetuju untuk menurunkan kadar tol berkuat kuasa mulai 1 Januari 2023. Persetujuan ini adalah selaras dengan keputusan Jemaah Menteri yang dibuat pada 21 Disember lalu. Penurunan kadar tol ini juga merupakan sebahagian daripada persetujuan penyusunan semula struktur dan kadar tol bagi kedua-dua lebuh raya ini yang diputuskan oleh pihak kerajaan. Demikian tegas Alexander dalam satu kenyataan. Kita menyaksikan penurunan kadar tol sebanyak 15 sen bagi kenderaan kelas 1 melalui Plaza Tol Lok Yu dan Mines arah utara selatan. Manakala kadar tol bagi kenderaan kelas 1 dikurangkan daripada 0.1811 sen per kilometer kepada 0.1666 sen per kilometer bagi lebuh raya Lekas untuk sistem tol tertutup dan kadar tol kekal seperti sedia ada bagi sistem tol terbuka iaitu di Plaza Tol Ampangan. Kadar tol yang dikutip pada masa ini adalah sebanyak RM2. Maknanya sekarang pengguna kenderaan kelas 1 yang menggunakan keseluruhan lebuh raya Lekas membayar RM7.80 sehala berbanding RM8.30 sebelum ini. Bagaimana keputusan ini boleh dibuat oleh kerajaan yang berusia sebulan lebih berbanding dengan kerajaan tebuk atap selama 32 bulan 2 minggu. Alexander sebelum ini memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna semasa era kerajaan PNBN. Beliau ketika itu dikecam hebat kerana gagal mengawal harga barangan yang terus-menerus melonjak naik. Jom Channel pernah menyuarakan pandangan bahawa Alexander tidak akan dapat menangani masalah kenaikan harga barang kalau bekerja secara silo tanpa kolaborasi dengan kementerian lain seperti Pertanian dan Industri Makanan, Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan Hal Ehwal Ekonomi. Namun hari ini bahtera kerajaan perpaduan yakni Jemaah Menteri bekerja dalam satu pasukan di bawah kemudi nakhodanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka keputusan boleh dibuat dengan pantas demi kesejahteraan rakyat. Hari ini Alexander boleh mencatatkan penurunan kadar tol walaupun tidak besar, ia tetap satu kejayaan bagi beliau dalam menerajui kementeriannya. Justru bukan ramainya bilangan menteri yang menjadi penentu tahap kecekapan dan sesuatu dasar untuk direalisasikan. Aspek kerjasama rentas kementerian dan badan-badan lain turut diakui oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub. Menurut beliau, selain turun padang ke beberapa premis perniagaan, bagi melihat sendiri isu kekurangan barangan bersubsidi seperti telur ayam dan minyak masak tulen, pihaknya melakukan libat urus dengan Dewan Perniagaan Islam Malaysia dan menjalankan sesi kerjasama di peringkat tertinggi kementerian lain iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS dan Kementerian Ekonomi. Sekretariat Tetap Rentas Kementerian juga telah diputuskan bagi melaksanakan segala dasar dan strategi kementerian yang terlibat dengan agenda kos sara hidup, tegas Salahuddin dalam satu kenyataan. Untuk menangani kos sara hidup bukan sesuatu yang mudah. Kerajaan Perikatan Nasional yang ada 70 orang ahli kabinet dan duta khas bertaraf menteri pun dalam 17 bulan berkuasa gagal melaksanakannya. Justru agak-agaklah jika nak kritik pun jangan terlampau, nanti jadi macam anggur masam pula.